sejajar dengan kehendak kerajaan baru untuk melaksanakan decriminalisation ke atas penagihan dadah, termasuk mentakrifkan penagih dadah sebagai pesakit dan memberikan fokus melalui konsep apa yang disebutkan sebagai cure and care berbanding dengan menghukum saja. KDN juga sedang mengkaji untuk mengeluarkan Seksyen 6, 8 dan 9 Akta Penagihan Dadah untuk memberikan peluang kedua, second chance. Assalamualaikum guys, nama saya Wan Muhammad Azli bin Wan Idris. Hari ini kita nak bercakap tentang dadah. Kita berada di Pengasih untuk menemu bual beberapa orang anak muda yang sendiri tampil untuk menceritakan pengalaman mereka dan apa yang mereka telah alami selama ini. Anak muda perlu diberikan peluang yang kedua, dan kita juga ingin mengajar untuk sama-sama merungkai adakah pengguna dadah penjenayah ataupun pesakit. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri, nama, berasal dari mana? Okey, nama saya Razman. Lebih dikenali orang panggil saya Man lah. Saya berasal daripada Pahang. Lahir di Pahang, sekolah di Pahang dan membesar di Pahang. So, umur 33 tahun. Saya berhijrah ke sini untuk membuat perubahan. Actually, sebenarnya perubahan untuk diri saya. So, sekolah SPM ke ada degree, diploma ke? Ya, saya ada SPM dan saya lanjut ke pelajaran saya ke diploma, tapi setengah jalan sahaja. Bila mula tiba dengan penyalahgunaan dadah? Kalau saya ingat balik pada umur saya 14, saya dah mencuba. Saya mencuba dadah jenis marijuana ataupun ganja lah. Ganja, and then masa tu cuba suka-suka je sebenarnya, nak tahu. Malahan tak tahu pun apa itu ganja tu. Nampak cabut kunci tu kan. Saya lebih pada nak berkawan lah, ikut kawan macam tu kan. Kawan cakap best, kita mencuba explore kan. Masa tu family tahu? Tak tahu. Masa tu memang tak tahu sebab saya tahu benda tu salah, tapi saya tak tahu benda apa yang saya ambil actually masa tu. Sebabkan apabila dah masuk dalam kelompok yang menggunakan ganja tadi, dia orang lebih advance dan lebih ramai kawan yang baru. Lepas tu dekat situ saya gunakan heroin. Tapi apabila saya ambil heroin, apabila saya memerlukan duit tu, hanya mendesak saya supaya saya mencari duit sendiri. Mula-mulanya saya ikutlah mana-mana kerja yang boleh. Habis sekolah pergi kerja, dapat RM10 pun okey lah. Yelah, benda tu RM10 lah setiap. Murah kan? Murah. 7 kali lah saya hisap dalam masa sebulan tu kan. Tiba-tiba saya rasa, ngantuk kan, tak dapat benda ni. Lemah. Rupanya saya dah gian dah, saya tak tahu. Ya. So, continue berterusan? Continue. Rupanya lepas hisap tu, wow, cagas kan. Saya rasa macam, oh ini lagi kan. Dia lepas tu ditangkap ke? Ataupun macam mana menyebabkan, yalah macam hari ni lah kita berada di Pengasih ni kan? Okey, so maknanya mula-mula tu saya mula saya eksperimentasi. Saya bereksperimentasi saja guna. Lepas tu satu hari tu saya nak pergi ambil, saya kena tangkap. Polis Dan tak ada second chance dah. Polis tangkap? Polis tangkap saya kan. Polis Di Pahang ni? Di Pahang. Masa tu saya, masa tu saya dah habis belajar. Saya diploma. Dan masa diploma saya berhenti sekejap lah sebab assignment apa semua kan. Masa tu saya dah tahu yang saya hisap tu heroin. Lepas tu Tapi hisap juga? tak boleh lupa dah. Walaupun tahu tu heroin, tak tahu tu heroin, yang terkorak tadi tu hisap juga? Hisap juga. Dah target? Kita lagi, betul. And then satu hari nasib tak baik, Kena ditangkap tangkap oleh pihak polis tu? Yes, kena tangkap. Lepas tu saya ingat lagi lah masa saya kena tangkap tu, saya kena tangkap bersama dengan Ketua Timah tu. Dia anggap Ketua Timah ni satu benda yang sangat-sangat saya ni tak boleh nak lari dah daripada salah tu kan. Saya cakap okey kan. Dan sebenarnya saya tak tahu masa tu. Saya tak tahu sampai tahap kena tangkap dan begitu serius sekali benda tu kan.
Lepas tu nak penjara saya je. Wow, saya cakap kan, apa hal ni? Saya isap pun bereksperimentasi je kan. Dan saya terikut-ikut kawan je masa tu. Macam mana masa depan saya ni? Saya fikir kan. Oh, dah lock up, nangis saya lah. Wah, Nangis, eh? Nangis. Lepas kena tangkap tu menangis kan? Nangis kan. Family masa tu tahu dah. Tahu dah? Tahu sebab kena tangkap. Baru tahu. Ha. Berapa hari dalam lock up tu? Saya dalam lock up 11 hari saja sebab parents saya jamin lah. Jamin. Dalam otak fikir kalau dia orang tak terima aku nak pergi ke mana ni? Kan? Ini masalah yang dihadapi oleh belia ini lah. Ya. Yang mana mencuba gini, yang mana akhirnya ditangkap dan gunanya dihukum yang ada rekod. Betul. Jadi ini sebenarnya isu yang sangat berat sebenarnya sebab kita nak jelaskan kepada rakyat, jelaskan kepada masyarakat tentang peluang kedua pada Betul. mereka. Ya. Jadi MAN, pendapat MAN tentang perkara ni mana MAN sendiri adalah orang yang pertama kali ditangkap dan tidak mendapat peluang yang kedua. Betul. Terus dihukum Ya. walaupun tidak masuk penjara, tapi pengawasan tu telah menyebabkan ada satu rekod yang mana menyukarkan MAN untuk mendapatkan kerja. Memang kerja security sekalipun Ya. tak dapat. Jadi apa pendapat MAN dalam hal ini? Okeylah, saya cuma saya cakap dalam konteks saya ni saya tak bela diri saya. Kan? Tapi saya rasa agak drastik lah apa tindakan terhadap saya. Mungkin ada yang sama nasib dengan saya. Kali pertama ditangkap dan terus disenarai hitamkan. So bila dekat dalam pengasih ni berapa lama MAN ambil tempoh untuk memulihkan balik rawatan selepas daripada putusan mahkamah pengawasan 2 tahun and then MAN tu datang pengasih untuk dapatkan rawatan berapa lama tu? Saya cakap terus terang pengasih telah mengajar saya kehidupan dan dekat situ pun dia memberi saya peluang kedua, di mana peluang kedua tu saya grab terus. So sekarang ni saya pun tengah sambung belajar. Alhamdulillah dekat sini juga dengan peluang yang diberi ni saya kahwin dan saya ada anak. Dan saya dah clean dadah selama 9 tahun. Berapa lama? 9 tahun saya dah tak ambil dadah dan saya membantu orang yang senasib dengan saya yang memerlukan bantuan. Tapi peluang kedua yang diberikan oleh pengasih. Ya. Tapi yang kita harapkan ni peluang kedua yang diberikan oleh kerajaan dan juga Betul. masyarakat Ya. untuk dalam perkara ini. Jadi apa harapan MAN untuk komuniti masyarakat yang di luar sana untuk memahami bahawa mereka yang terlibat dalam gejala dadah ni sebenarnya bukan penyayang. Mereka perlu diberikan rawatan, diberikan kaunseling untuk memulihkan mereka, bimbing mereka dulu, bukan dihukum. Betul. At least kita bagi second chance. Bagi saya kecil, bukan terus hukum Betul. dan menyebabkan masa depan orang muda ni Betul. terus gelap malam, yang mana ini akan menjejaskan bukan dia saja, malah keluarga juga. Keluarga sekali. Jadi ini penting. Okey Man, terima kasih banyak Man. Ya, Baik. of course.